Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mungkin ada juga lah pertanyaan, apa isu sebenarnya yang aku sibuk sangat nak bertanding ni kan. Okey. Kalau nak cerita pasal isu ni memang macam-macam lah boleh cerita lah kan. Jadi tapi personally aku bukan jenis suka nak selakkan orang, nak buka almari orang, nak buka dapur orang, nak korek-korek cerita-cerita yang tak baik ke apa semua tu. Jadi minta maaf lah. Tu bukan cara aku lah. Okay. Sebab dalam grup-grup WhatsApp yang sebelum ni pun aku cakap, kalau cerita kita nak korek tentang keburukan orang apa semua tu, dan salah satu prinsip aku pun, salah satunya, kita jangan buat pada orang lain apa yang kita tak suka orang lain buat pada kita. Jadi maksudnya kalau aku tak suka orang nak korek-korek pasal cerita aku, pasal apa, yalah, sebab kita ni manusia biasa kan, tak lari, tak sepi lah daripada kesilapan kan. Nak korek aku punya cerita-cerita lama dulu memang macam-macam lah kan. Sama ada yang betul ke ataupun ada yang direka-reka ke, sebab memfitnah ni pun bukan satu benda yang baik lah kan. Jadi kalau kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku, baik kita tak payah cerita lah kan. Jadi lebih baik kita cerita apa yang dalam pengetahuan kita kan, dalam pengamatan kita. Dan sebaik-baiknya pada aku, kita lebih cerita pada yang umum lah kan. Okey, apa isunya? Cari cerita pasal isu ni memang banyak lah, tapi kita boleh ikut skop je kan. Sama ada isu dalam peringkat global, iaitu peringkat dunia. So yang tahap yang kedua, bawah sikit tu isu peringkat negara. Jadi kalau macam untuk yang dunia hijau ni, apa isu bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Hijau. Jadi mula-mula sekali aku nak cerita pasal yang tentang pengamatan. Aku nak kongsi sikit lah tentang pengamatan aku berkenaan dengan isu-isu global lah. Sebab okay, macam kita lah, kita balik kepada diri kita sendiri kan, bermula dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang mempengaruhi dari segi pemikiran, sikap kita, yang mula-mula sekali bila kita lahir, sebab kita dilahirkan dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, jadi macam mana ibu bapa kita membesarkan kita, macam mana pergaulan kita dengan adik-beradik kita, apa semua tu, itu akan mempengaruhi sikap kita. Persekitaran kat rumah kita kan, pergaulan dengan kawan-kawan kita kan, itu bergaulan dengan kawan tu dah di luar rumah lah. Jadi yang mula-mula sekali, apa yang akan mempengaruhi, yang menjadi pengalaman dalam hidup kita ni ialah dalam lingkungan keluarga kita. Jadi macam mana suasana dalam keluarga tu, dari segi hubungan dia apa semua tu, akan memberi pengaruh yang besar lah. Dan Alhamdulillah lah, aku bersyukur dilahirkan dalam satu keluarga yang macam aku dengan adik-beradik aku lah, dengan kakak aku, abang aku apa semua, kita orang memang rapat. Kita memang rapat, dan hubungan kasih sayang antara adik-beradik itu memang kuat lah. Dan itu yang aku sangat hargai lah. Tapi biasalah, dalam setandan pisang tu mesti ada yang dia tak sedangkan lidah lagi tergigit kan. Jadi memang ada lah apa yang kita tak dapat mencapai kesepahaman dalam satu perkara macam itu biasa, itu lumrah kan. Tapi secara umumnya memang hubungan kita ni rapat. Dan aku rasa pun kalau dalam masyarakat jauh pun mostly banyakkan even keluarga-keluarga yang lain pun, yalah, dalam lingkungan keluarga semua hubungan tu rapat. Jadi maksudnya okey, ni dalam lingkungan yang kecil, dia mempengaruhi dalam keluarga, mempengaruhi sikap dan kita lah. Jadi bila benda tu, skop tu dibesarkan dalam peringkat kampung, peringkat negeri, negara, dan yang paling besar sekali dunia. Jadi apa yang berlaku dalam dunia ni
yang kat luar negara apa semua, itu dia akan mempengaruhi. Sedikit sebanyak pun akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab okey, tu yang aku cerita pasal dengan sistem ekonomi dunia sekarang ni yang dikuasai oleh sistem kapitalis. Kan? Jadi sistem kapitalis ni bagaimana untuk nak mengukuhkan sistem kapitalis ni, jadi pihak barat lah. Pihak barat dia tegakkan sistem kapitalis ni adalah dengan sistem demokrasi. Kan? Sistem ekonomi disokong oleh sistem politik. Sebab politik ni adalah untuk kekuasaan. Dan kekuasaan itulah yang akan mengawal ekonomi. Okey. Jadi sebab tu lah macam kenapa tak jadi ketua kampung je kan. Jadi sebab aku tak tahu lah, tapi aku tak nampak apa sangat lah yang ketua kampung boleh buat lah. Sebab macam yang aku limitkan had aku ni sebagai dalam peringkat adun je. Tak ada lah nak bercita-cita nak jadi MB ke apa benda tu, semua tak ada kan. Setakat adun yang aku rasa, sebab bila kita nak buat sesuatu, kita kena ukur diri kita sendiri juga kan. Setakat mana kita kemampuan kita, setakat mana ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang kita ada kan. Dan lagi satu, aku rasa pun kalau masih dalam peringkat Dewan Undangan Negeri tu, aku masih lagi mampu lah kan. Kalau lebih daripada tu memang aku surrender lah, aku angkat tangan lah kan. Jadi okey, balik kepada isu global ni, apa yang aku nampak, satu macam kita yang baru lepas berlaku lah, iaitu pandemik COVID-19 kan. Dan sebenarnya aku ada tengok-tengok lah dalam apa YouTube apa semua. Jadi sebenarnya kalau COVID-19 ni, satu pandemik ni adalah satu individu yang power lah dalam dunia. Sebenarnya dah bagi amaran lah dalam 5-6 tahun lepas. 5-6 tahun lepas dia dah bagi amaran akan berlaku satu pandemik yang di seluruh dunia kan. Jadi memang dah berlaku lah COVID-19. Jadi dan apa kaitan dia dengan vaksin? Ini kalau nak cerita ni nanti kan, kalau cerita boleh pergi masuk ke teori konspirasi, tapi aku tak nak lah sejauh sampai macam tu kan. Okay? Jadi untuk nak menangani COVID-19 ni, jadi satu solution dia adalah vaksin kan. Tapi mungkinlah, tak tahu secara kebetulan ke tak secara kebetulan ke, tapi pemegang saham terbesar dalam company Pfizer yang mengeluarkan pengeluar utama dalam vaksin ni adalah individu yang dah bagi amaran 5-6 tahun lepas sebelum berlakunya COVID-19. Kan? Jadi korang fikir sendirilah. Nak fikir masuk dalam teori konspirasi ke apa tu pulang lah macam mana. Tapi yang terbaru ni pun dia dah bagi satu lagi amaran untuk bersedia akan next pandemic. Kita tunggu je lah masa bila akan berlakunya benda ni kan, kita tak tahu kan. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke, kita tak tahu kan. Jadi, dan ada kemungkinan juga, kadang-kadang ni cerita macam, okey, kalau kadang-kadang ni orang yang bagi amaran ni dalam diam-diam boleh juga dia yang buat kan. Jadi itu kalau nak ni lah, tapi itu kemungkinan ada kan. Okay, satu lagi adalah climate change. Climate change ni dia berkenaan dengan isu banyaklah yang cerita pasal sustainable dan renewable energy, apa semua, food supply, food security, apa semua kan. Dan individu yang sama juga pun dia punya land bank dia pun beratus-ratus ribu hektar juga. Kan mungkin ada persediaan dia untuk nak menyediakan makanan satu dunia bagi semua orang, tak tahu lah. Okay. Dan yang paling bahaya sekali ni pada aku, salah satu dia lah, ini ada gerakan woke. Gerakan woke ni dikaitkan dengan rainbow, pelangi. Jadi secara terang nak cakap ni LGBT lah. Aku tak, kalau bab ni bukanlah ada setengah-setengah macam orang kata transfobia lah apa semua kan.
Itu pilihan masing-masing kan. Tapi walaupun pilihan masing-masing, tapi bila kau nak jadi apa pun, itu terpulang pada kau lah kan. Tapi pada aku, kau janganlah promote kan. Kalau kau sesat, kau janganlah nak menyesatkan orang lain kan. Jadi imej pelangi ni kalau ikut kan memang budak-budak kecil suka. Jadi sekarang ni imej pelangi ni dah dicolek lah, dah dicolek untuk jadikan imej dia orang ni kan. Kesian budak-budak. Aku pun suka dulu tengok pelangi, tapi kan bila dah imej pelangi ni dah kena curi, jadi macam bila tengok pelangi tu lain macam pula kan. Okay? Dan satu lagi pula bila dikaitkan dengan pride. Pride ni boleh katakan sebagai maruah lah kan. Lepas tu kat sini pun diorang ada buat World Pride Day lah, apa semua, Pride Month lah, apa semua kan. Jadi dikaitkan dengan golongan ni juga kan. Lepas tu ada yalah multi gender lah versus yalah asalnya kita ni ada 2 gender je, lelaki dengan perempuan kan. Jadi sekarang ni dah jadi macam-macam lah. Aku pun dah tak tahu lah. Tapi benda ni sebenarnya dah dibagi tahu dalam Al-Quran. Dia diceritakan kisah kaum Nabi Lut dan apa yang Allah timpakan kepada kaum ni kan. Jadi itu satu lah. Okey. Lepas tu satu lagi robotic engineering, AI apa semua ni kan, itu menunjukkan kemajuan tu bagus lah kan. Tapi kalau dari segi apa yang aku tengok, dia punya acceleration rate kemajuan teknologi ni memang sangat cepat sangat cepat, dan sedikit sebanyak pun dia akan memberi kesan kepada kehidupan dan cara hidup kita lah terutamanya dari segi peluang pekerjaan. Sebab dia akan berlaku perubahan dari industri yang berintensifkan ataupun dipanggil labor intensif kepada robotik ataupun automationnya intensif lah. Jadi maksudnya peluang pekerjaan tu mungkin akan jadi kurang kan. Kalau untuk yang pandai-pandai, untuk buat software engineering ke, bahagian engineering apa semua ni, robotik engineering apa semua tu mungkin laku lah. Tapi bukan semua orang pandai dalam bidang tu kan. Jadi lepas tu ada pula genetically modified punya synthetic food kan. Dia pun sekarang pun dah ada pula teknologi mesin buat daging, mesin cetak daging kan. Dia masuk data dia apa semua tu, mesin tu bukannya daripada yang betul kan, bukan daripada daging lembu betul kan. Jadi sintetik buatan. Dan benda ni seiring lah dengan liberalisme, kebebasan apa semua. Dan aku pernah ada sekali tu kebetulan aku tengah tunggu order, lepas tu ada satu mak saleh ni agak tua sikit, dia berhenti kat parking kereta kat sebelah aku. So dia tanya aku daripada mana kan. Aku cakap aku daripada Malaysia. Dia kata dia kata aku dulu duduk dekat Malaysia daripada kecil. Lepas tu sampai umur berapa tahun apa semua, lepas tu dia balik sini kan. So dia kata aku dulu, tapi tak ingat lah apa nama tempat tu, sebab dia kata kawasan tu hutan lah. Jadi kemungkinannya kalau mak saleh ni aku rasa mungkin kat Bukit Fraser ataupun Cameron Highland lah kan. Lepas tu so dia tanya aku macam mana kat sini. Dia kata kau mesti happy punya lah kat sini, sebab kat sini bebas. Dia kata it's a lot of freedom kat sini, dia kata kan. Tapi aku tanya dia balik, macam mana kau cakap kat sini banyak kebebasan? Sebab dalam seminggu 2 sebelum tu lah, aku come across lah ada satu grup dekat City Sydney tu, dia orang buat perarakan bawa spanduk-spanduk freedom. Jadi aku tanya dia balik, macam mana kau kata kat Australia ni ada kebebasan yang sepenuh? Kalau kau kata ada kebebasan yang penuh, kenapa ada orang buat demonstrasi yang menuntut kebebasan
Jadi dia pun terdiam lah, tak boleh nak jawab. Tak apalah, itu cerita sampingan je. Dan satu lagi masalah dia adalah kebanjiran maklumat. Kebanjiran maklumat ni kalau dia ada perbezaan antara maklumat dengan ilmu. Kerana ilmu yang bermanfaat kan. Sebab maklumat ni bila kata macam-macam. Dalam maklumat dia umpama macam sungai, dalam air sungai tu pun air banjir lah. Air banjir semua tu dah bercampur aduk dalam air tu. Yang daripada kumbahan lah, daripada gunung lah. Semua dah bercampur aduk kat situ. Kan. Jadi kalau kita tak berhati-hati untuk nak menangani maklumat ni, pada aku memang dia akan bahayalah. Lepas tu macam budak-budak sekarang ni pun terlalu didedahkan dengan gadget-gadget kan. Handphone ni apa, handphone lah ke ataupun tab ke apa semua tu dah jadi benda biasa untuk budak-budak kan. Okay, dan satu lagi sistem kewangan. Jadi kalau kita nak dikaitkan dengan apa yang berlaku yang terbaru ni dari segi kadar tukaran asing Malaysia dibandingkan dengan US dollar dah mencecah 4.6, 4.7. Jadi maknanya duit kita, duit ringgit tu dah semakin murah. Semakin tak laku lah. Even kalau compare dengan Australia pun, $1 Australia Aussie pun sekarang ni dah boleh dapat RM3 lebih. Masa 5 tahun lepas, masa aku datang sini, rate masa tu $1 US, $1 AUD bersamaan lebih kurang dengan RM2.5 Malaysia. Jadi selepas 5 tahun, sekarang ni dah jadi $1 AUD bersama dengan $3. Jadi kalau aku nak dapat kelebihan ni, bila aku ada kat sini ni, kalau aku hantar $10 kat anak aku, dulu dapat RM25, sekarang ni dah dapat RM30 kan. Itulah. Jadi dan aku tak nampak apa yang apa tindakan yang kerajaan yang ada sekarang ni lah dalam menangani hal inilah kejatuhan nilai ringgit ni. Apa yang, tapi aku tak tahulah kan apa yang berlaku lah. Tapi aku tak nampak apa yang. Sebab yang sebenarnya yang salah satu dia tu pada pandangan aku adalah aliran duit yang keluar tu lebih banyak daripada yang masuk kan. Maknanya duit ringgit kita keluar lebih banyak. Jadi sebab tu bila kita nak bila banyak import yang diimport, bila kita import barang macam ni kita bayar dengan duit ringgit kita kan. Lepas tu belum lagi dengan warga-warga asing yang hantar duit keluar ke negara diorang, pergi Bangladesh ke, Indonesia ke, Myanmar ke, Vietnam ke, mana-mana lah apa semua kan. Tu salah satu juga. Jadi sebenarnya pun macam kita orang kat sini pun kan, budak-budak Malaysia yang duduk kat sini. Jadi bila kita orang kerja kat sini, hantar balik duit ke Malaysia, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk counter balik lah. Okay, katalah ada Bangla yang kat Malaysia yang hantar duit balik negara dia orang, jadi kita orang hantar balik duit ke Malaysia. Sebenarnya ada juga sumbangan kita orang sedikit sebanyak kan. Tapi mungkin dia orang tak nampak lah, sebab yalah kita orang kerja kat ni kerja leki-leki, kerja kebun apa semua kan. Tapi sama juga macam Bangla ke Indon apa semua kerja kebun juga kat Malaysia. Dan sebenarnya benda ni aku pernah cakap jugalah dengan kawan yang kerja dengan kedutaan Malaysia apa semua. Buatlah sesuatu, bagilah cara macam mana untuk supaya lebih ramai anak-anak Malaysia yang dapat peluang untuk nak kerja di luar negara, lepas tu cari pendapatan kat sini, lepas tu hantar balik. Itulah adalah sebagai satu cara untuk nak counter lah duit ringgit yang keluar, yang dibawa keluar oleh warga asing yang duduk kat Malaysia, dan rakyat Malaysia yang kerja di luar negara hantar balik duit itu ke Malaysia kan. Jadi dia akan stabilkan tukaran wang asing sebenarnya. Dan aku agak kesal jugalah sebab ada pada satu ketika tahun lepas ada wakil daripada kerajaan Australia berjumpa dengan Menteri Buruh untuk nak membincangkan tentang macam mana program kerajaan Malaysia untuk nak bekalkan tenaga-tenaga bekerja ke ladang-ladang di Australia ni kan. Tapi dia end up habis macam tu je kan. Sayang lah, sebenarnya itu peluang yang bagus. Satu, untuk membawa masuk balik duit yang keluar, dan satu lagi memberi pendedahan kepada anak-anak Malaysia
macam mana sektor peladangan kat sini diusahakan. Okay. Jadi kalau dah diorang kerja, katalah dia bagi kontrak 3 tahun atau 5 tahun untuk kerja kat ladang kat sini, diorang dah faham cara macam mana pengurusan ladang kat sini, macam mana teknologi pertanian kat sini apa semua. Nanti bila diorang balik dan benda tu boleh digunakan, boleh di-apply lah. Kalau katakan diorang nak usahakan kebun ke, contohnya katakan nak balik nak usahakan ladang tomato cherry ke, ikut macam mana kaedah kat sini kan. Tapi sebenarnya pun tak adalah beza sangat pun kan. Tapi sekurangnya dia akan memberi satu pengalaman yang baik lah. Okey, jadi untuk berkenaan dengan isu apa yang dalam negara dengan kawasan tu nanti aku buat next. Okey.